kita bincangkan pada awal tadi, at the end of the day, bila kita nak buat masa depan, kita ada dua choice untuk melangkarkan masa depan. Dan itu berlaku dalam sepanjang sejarah manusia. Sama ada secara abrak, secara spontan, secara revolusi, ya, ataupun dengan cara proses demokrasi pilihan raya. Proses revolusi hanya berlaku apabila diktatorship itu sampai ke puncak dan rakyat sudah menderita dari sudut ekonominya, makan minumnya, keperluannya, maka mereka akan bangkit. Dan kebangkitan itu dinamakan sebagai revolusi. Siapa yang akan ambil kesempatan daripada itu, pulanglah kemudian siapa yang paling bijak. Tapi satu proses yang kita rasa lebih memberi impak yang berkesan ialah melalui proses peti undi, through democratic process. Tetapi malangnya democratic process yang kita hadapi hari ini adalah satu democratic process yang begitu limited dalam konteks demokrasi berpilihan raya itu tidak benar-benar berfungsi. Dan kita telah pun menyatakan hasrat ini dengan program bersih kita bahawa apa saja yang kita bicarakan tentang masa depan negara tanpa satu proses pilihan raya yang adil, telus dan jujur, maka kita akan pusing balik ke tempat asal kita. Nah, untuk nota, baru-baru ini dalam pilihan raya umum kita ada lebih kurang 21% daripada para pengundi itu adalah daripada first time voters. Lebih kurang dalam 2.3 million mereka ini. Yang kedua, kita tengok fakta yang bawah umur 30-an ada lebih kurang di dalam keseluruhan semua mereka itu yang Melayu ni adalah yang antara yang majoriti, iaitu lebih kurang 64% itu. Yang kita tengok, yang kita sebut sebelum ini bahawa pengundi pertama akan menyokong Pakatan Rakyat tidak juga berlaku dalam konteks majoriti yang kita terima. Dan ini sesuatu yang perlu diberi perhatian. Adakah kerana mereka masih belum lagi meyakini dengan dasar-dasar kita, ataupun kita tidak reach out kepada mereka tentang program-program dan dasar-dasar kita. Tapi yang lebih menarik, umur yang lebih 40 tahun ke atas, mereka ini lebih cenderung menyokong kepada Pakatan Rakyat. Selain daripada melihat segmen dalam konteks perkauman dari segi race, bangsa, maknanya India, China, Melayu, kita juga perlu melihat dari segi kategori umur. Dan di sini saya melihat dalam pilihan raya umum yang akan datang, mungkin pengundi yang umur 40 tahun ke bawah ini akan meningkat. Dan disinilah message kita yang kita nak sampaikan itu perlu lebih berbesar. Saya lebih melihat dalam, saya dah tak larat nak salahkan Barisan Nasional, memang pun dia salah pun. Jadi tak larat nak ulang dah berapa kali dah. Jadi lebih baik kita melihat di mana kekuatan yang perlu kita ada untuk kita memastikan bahawa 40 tahun ke bawah yang menjadi majoriti para pengundi nanti akan menyebelahi kita dengan dasar-dasar yang lebih meyakinkan. Yang kedua adalah amat menarik juga. Pada waktu yang sama kita terdedah dengan serangan-serangan liar oleh media Barisan Nasional. Seperti yang disebutkan, ya, bahawa kalau DAP menang, DAP akan jadikan negara ini negara Kristian. Kapal Singh Presiden, boleh bayangkan. Ada yang pula kata tak adalah institusi raja, dia akan jadi Republik Indonesia. Dan saya tahu di sini ada orang yang penyokong dia ramai kat sini. Apa lagi? PAS menggadaikan perjuangan dia, buang negara Islam dia. Ya. Jadi kalau kita tengok the degree of attack, sekarang kena teruk ni, belasah kiri kanan, ya, terajang kena, sebutlah apa. In spite of that, this is the good news. In spite of that, pengundi lain tidak banyaklah
malah kekal menyokong Pakatan Rakyat. That's the point. Means to say, there is a future. Kalau kita menyatakan orang Melayu lah yang akan menentukan, kerana mereka yang menjadi orang kata kursi banyak yang ada. Kalau itu kita katakan, kalau berdasarkan kepada senario itu, saya rasa yakin bahawa ya Pakatan Rakyat ada masa depan di kalangan orang Melayu. Dan lebih penting pada itu ialah bagaimana nak mengekalkan momentum itu. Dan momentum itu boleh dikekalkan pertama dengan kita terus meyakini bahawa masa depan pilihan raya umum ini kita akan membuat lebih baik. Dan yang keduanya ialah yang dah ada wakil-wakil rakyat ni, orang seperti saya, seperti Tony, seperti Rafili, seperti Nurul Izzah, perlu menunjukkan contoh terbaik. Karena inilah yang akan memantulkan hasrat kita, dan inilah yang akan menjadi kekuatan untuk kita mau. Tapi kalau wakil-wakil rakyat yang ada daripada pakatan pun tidak perform, ataupun ada lagi kalau kita takut dengar cerita keluar parti lagi, this is not a good news for us. Jadi sebab itu semua saya bercakap dengan lebih introvert lah, lihat kepada kekuatan. Kalau nak salah orang ni memang boleh tulis buku tentang kesalahan orang, tapi tak ramai yang nak menyalahkan diri sendiri. Dan sebab itu saya tidak popular kerana banyak salahkan diri sendiri. Okey, saya ucapkan terima kasih. Saya rasa waktu pun dah tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.